dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malam ini kajian kita ini first time saya datang sini, betul tak? Pertama kali saya datang ke sini. Jadi kajian kita berkaitan dengan apa tadi? Siapa ingat? Kisah-kisah hikmah, kisah-kisah dalam Sahih Bukhari. Seperti mana kita tahu bahawa kitab yang teragung di dunia selepas Al-Quranul Karim adalah hadis Nabi SAW. Kitab yang teragung di dunia selepas Al-Quranul Karim adalah hadis-hadis Nabi SAW. Dan majoriti ulama sepakat bahawa kitab hadis yang terbaik adalah Sahih Al-Bukhari. Dan Sahih Bukhari ini, kalau jemaah perhatikan, dia ni ada yang disebutkan secara jelas, directnya. Nabi SAW sebut secara directnya. Ada juga yang melalui kisah-kisah. Dan dia seperti kisah yang panjang. Kalau direct seperti sabda Nabi SAW, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tak solat, maknanya tak sah solat orang yang tak membaca Al-Fatihah. Jelas. Betul? Jelas. Namun ada juga yang kadang hadis itu panjang je, seperti sebuah cerita. Padahal di dalam cerita itu ada pengajaran dan ada hikmah dari Nabi SAW. Bagi orang yang hanya sekedar membaca hadis Nabi SAW, mungkin dia rasa hanya kisah gitu je. Padahal bukan. Dia bukan hanya sekedar kisah, tapi ada pengajaran. Sama juga dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran, ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala sebut secara jelas. Betul tak? Apa contoh? وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Dalam surah Taubah. Orang yang menyimpan emas, menyimpan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maknanya tidak mengeluarkan zakat, maka kabarkan kepada mereka bahawa mereka akan diseksa dengan azab yang pedih. Apa seksaannya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, di mana hari kiamat mereka akan dibakar, hartanya itu akan dibakar dalam neraka Jahannam. Lalu disetrikakan kepada dahinya, punggungnya, rusuknya dan seluruh tubuhnya. Lalu Allah katakan, hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Inilah harta yang kau simpan untuk dirimu sendiri semasa di dunia, maka rasailah apa yang kamu simpan. Jelas ceritanya. Maknanya cerita tentang apa? Tentang zakat. Jelas. Tapi ada juga kadang-kadang Allah bercerita, Allah sebut dalam Al-Quran sebagai satu cerita. Cerita tentang Nabi Musa dengan Fir'aun, cerita tentang Nabi Ibrahim dengan Namrud, cerita tentang kaum Ad. Betul tak dalam Al-Quran ada? Sebenarnya bukan hanya sekadar cerita tu. Itu ada pengajaran di dalamnya. Bahkan kalau kita lihat dalam surah Yusuf, ada kisah Nabi Yusuf dari A sampai Z. Maknanya kisahnya dalam satu surah penuh. Kisah Nabi Yusuf ya, tak bercampur dengan kisah-kisah yang lain. Kita ingatkan dia hanya seperti novel, seperti kisah biasa. Tak, sebenarnya banyak pengajaran, pesan-pesan dari Allah untuk hamba-hambanya. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW. Ada kalanya ia sebuah kisah. Kisah yang nampak ada yang pendek dan ada yang panjang. Kalau kita hanya sekedar baca, kita rasa itu hanya sekedar kisah. Tapi padahal ia ada pengajaran yang tersimpan di dalam kisah tersebut. Boleh faham semua? Jemaah faham tak cakap saya? Faham, itu yang penting. Saya ada juga orang jemaah ni angguk-angguk, saya tanya, faham tak? Kalau faham, alhamdulillah. Okey, jemaah dikasihi oleh Allah. Kisah pertama yang akan kita kongsikan pada malam ini adalah kisah tentang Bada'ul Wahyi, iaitu kisah permulaan turunnya wahyu. Kisah yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya, iaitu tentang Bada'ul Wahyi. Jadi permulaannya turun wahyu. Saya tak sebutkan secara mukadimah, siapa Imam Bukhari. Imam Bukhari dah kita sama-sama tahu dah jemaah. Dah ma'ruf, maknanya dah dikenal. Ya kan? Tahun berapa dia lahir,
lepas tu di mana dengan siapa dia belajar, berapa hadis dia hafal, bagaimana ketika kesungguhan dia juhuduhu fi talabil ilm, kesungguhan dia dalam menuntut ilmu, bagaimana iktirafnya para ulama, pengakuan para ulama tentang Al-Imam Bukhari. Imam Bukhari ni siapa nama dia? Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dia bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Tapi nyata kitabnya mengalahkan kitab orang Arab. Ini tak menutup kemungkinan bahawa orang yang dan Arab lebih hebat daripada orang Arab itu sendiri. Kerana dalam pandangan Allah itu sama. Orang Arab dengan orang Ajam tak ada bezanya. Yang bezanya adalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun Arab tapi derhaka pada Allah tak ada arti. Okey, jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak sebutkan Bukhari siapa yang Bukhari, yang seperti saya katakan tadi bahawa kita dah sama-sama tahu siapa yang Bukhari. Jadi saya teruskan kepada hadis. Kerana apa? Kerana masa kita di sini singkat. Masa singkat. Jadi saya tak buat cerita tentang mukadimah. Saya ini bukan jenis orang suka bagi kajian yang menjela-jela, tahu menjela-jela. Bertele-tele. Saya tak suka macam tu. Kan ada orang kan, dia ceritanya A. Ceritanya rendang Padang contoh. Ceritanya dia menceritakan tentang rendang Padang. Diceritakan tentang provinsi-provinsi di Indonesia, masakan khasnya. Cerita semua pusing, sana pusing. Lala sekali kajiannya sedikit ni je. Saya bukan jenis macam tu. Apa tema kita, apa tajuk kita, apa maudhu' kita, maka terus direct kepada tajuk. Okey. Saya bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Yahya bin Bukair. Qal haddatsana Al-Laits an Uqail an Ibn Shihab an Urwah bin Zubair an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anhuma annaha qalat. Telah menceritakan Al-Laits, kita tak sebutkan siapa Al-Laits, siapa Uqail, siapa Ibnu Shihab, siapa Urwah bin Zubair, kita juga tak sebutkan itu semua. Kerana kalau bercerita tentang siapa Urwah bin Zubair, bagaimana dia masuk Islam, bagaimana perjuangannya untuk Islam, panjang cerita ni. Betul tak? Kita tak sebut siapa perawi ini, siapa perawi ini, siapa perawi ini, kita tak sebut. Kita sebut terus kepada kisah. Kisah ini diceritakan daripada Aisyah Ummul Mukmin radhiyallahu anhuma. Siapa Aisyah? Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isteri Nabi menceritakan tentang awal permulaan datangnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana Aisyah tahu? Dari Rasulullah. Sebab ketika Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Aisyah dah ada ke belum? Dah ada? Belum. Berapa jarak umur antara Aisyah dengan Nabi? Jarak umur dia berapa tahun? Selang umur dia berapa tahun? Khilaf. Khilaf tu yang senang jawab. Khilaf senang. Kalau kita baca dalam riwayat dan dalam Sahih Bukhari pun disebutkan bahawa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, Aisyah ketika itu umurnya 18 tahun. Umur Nabi meninggal berapa tahun? 63. 63 kurang 18 berapa? 45. Tambah kurang pun khilaf juga. Berapa tahun? 45. Itu dia. 45 tahun, jauh lagi. Nabi dah habis bertungkus lumus dalam berdakwah, Aisyah baru lahir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari mana Aisyah tahu kalau bukan daripada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabilah yang ceritakan kepada istrinya Aisyah. Kerana sebagaimana kita tahu Aisyah ni orangnya bijak, cerdik, pandai, dan dia cepat menghafal. Dan banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan rumah tangga Nabi SAW, cuba perhatikan. Dari mana datangnya? Daripada Aisyah. Kalau ada Nabi, sebab sahabat bersama Nabi ketika di luar rumah. Yang dalam rumah, siapa yang tahu? Istrinya lah. Istrinya yang tahu. Jadi kalau isteri tahu, siapa yang meriwayatkan? Kebanyakan, walaupun tak diingkari, ada juga isteri-isteri lain, tapi isteri Nabi SAW Aisyah yang paling banyak meriwayatkan tentang kehidupan Nabi SAW di dalam rumah. Jadi cerita ini daripada Aisyah radhiyallahu anhuma. Dia bercerita, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya salihatu fin naum. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithlu falaqis subh. Permulaan datangnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu ar-ru'ya salihah, mimpi yang baik fin naum, dalam tidur. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah melihat kecuali seperti cahaya di pagi hari, di subuh hari. Jemaah pernah lihat matahari terbit? Sebelum matahari terbit tu apa yang nampak? Cahayanya, matahari belum nampak lagi, betul tak? Kalau kita tengok di timur, di sini kalau terbit matahari di mana? Masih di timur? Masih timur. Mana tahu di utara kan? Oh, berarti sama lah tempat kita. Masih di timur kan? Jadi ketika matahari baru terbit, matahari baru terbit, apa yang kita nampak? Cahayanya, matahari belum nampak lagi kan? Macam itulah. Nabi SAW melihat seakan-akan dan seakan-akan nyata. Itu bukan mimpi-mimpi biasa, tapi mimpi yang jelas dan mimpi yang baik. Namun perlu kita ketahui, ketika itu Nabi SAW belum lagi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Imam Ibn Kathir menyebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Ada Imam Ibn Kathir, dia punya satu kitab namanya Al-Bidayah wa Nihayah. Dia tak banyak pun, kitab setebal ni je. Kecil kan, setebal ni. Disebutkan cerita sana bahawa Nabi SAW menerima wahyu ketika umur Nabi berapa? 40 tahun. Dan itu di bulan Ramadan. Dan Nabi SAW 6 bulan sebelum bulan Ramadan, maka Nabi SAW selalu bermimpi itulah tadi. Maka ketika Nabi SAW mimpi, Nabi sudah mulai thumma hubiba ilaihil khala wa kana yakhlu bi ghari Hira. Yang mana Nabi SAW dianugerahkan untuk beruzlah namanya, menyendiri. Di mana? Salah satu tempat yang dia pilih adalah Ghar Hira, iaitu Gua Hira. Gua Hira ni di mana? Nama tempatnya? Betul lah, di Mekah. Takkan di Simpang 3 pula. Apa nama tempatnya? Di sini jemaah dah biasa pergi umrah. Dah pergi umrah semua belum? Alhamdulillah belum. Yang belum umrah, saya doakan mudah-mudahan pergi umrah dalam masa dekat insya-Allah. Jemaah dikasihi oleh Allah, ada namanya Jabal Nur. Ada satu jabal, satu gunung batu. Dikatakan dinamakan dengan Jabal Nur. Di gunungnya seperti punduk onta. Tahu punduk onta ni? Macam tu, seperti itulah. Dari Masjidil Haram nampak. Itu tinggi jemaah. Itu tinggi ke atasnya. Dan tingginya sekarang alhamdulillah dah ada tangga pergi ke atas. Entah siapa yang membuat tangga tu, Allah alam, tak ada riwayat. Saya pun tak tahu siapa yang pencetus buat tangga tu. Sebab tak ada riwayat, bermakna barulah. Zaman dulu saya rasa tak adalah. Cuma untuk naik ke atas itu bukan 5-10 menit. Habis berjam juga. Tinggi jemaah. Permasalahannya, kenapa Nabi SAW tahu di gunung di atas itu ada satu gua?
Dari mana dia tahu? Dari wahyu. Nabi belum dapat wahyu lagi. Jemaah, bermakna Nabi SAW memang beliau ni memang sangat kuat. Dia ni bukan lemah. Dan mana tempat tu dah diketahui oleh Nabi SAW sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Dan itu tempat yang dipilih. Kerana itu yang sukar untuk orang datang. Ya, kalau dia bersendirian, dia menyendiri, ketika dalam keadaan bersendirian, kalau di tempat bandar, tempat orang ramai, tak jadi bersendirian, beramai-ramai namanya. Kalau di atas tu, siapa orang naik ke atas? Maka mungkin akan lebih khusyuk di atas dibandingkan kalau Nabi SAW buat di bawah. Jadi ketika itu Nabi SAW pilihlah Gua Hira, di mana fayatahannatsu fihi wa huwa ta'abbud al-layali, di mana dia bertahannuts, di sana dia beribadah sepanjang malam. Nabi SAW beribadah, dan tak disebutkan bagaimana cara ibadah Nabi SAW. Tapi yang jelas Nabi SAW ketika itu bertafakkur. Nabi dah mula risau ketika melihat keadaan umatnya, keadaan kaumnya yang sudah mula menyimpang jauh sangat. Sebab orang tu dah kenal dengan Allah, tapi menyekutukan Allah itu dah hal biasa bagi kaum Quraisy ketika itu. Nabi SAW dah risau menyelamatkan orang tersebut, tapi tak tahu cara. Apa yang dibuat? Nabi tak tahu pun apa yang kena dibuat. Tapi Nabi dah ada risau. Dah ada simpati dan empati, dah peduli dengan kaumnya ketika itu. Ketika itu zawatil adadi qabla ayanzi'a ila ahli wa tazawwadu lidzalik. Nabi SAW beruzlah beberapa malam di sana, dan kalau Nabi SAW kehabisan bekal, maka wa tazawwadu lidzalik thumma yarji'u ila Khadijah fatazawwadu limithliha. Dia akan balik kepada ahli keluarganya, buat persiapan, buat bekal, naik lagi ke atas. Dan itu bukan semalam dua malam, dan itu berlayali, bermalam-malam. Cuba kalau kita perhatikan, andaikan ketika Nabi SAW pergi ke situ, tak pernah pula ada riwayat mengatakan bahawa Khadijah marah kepada Nabi. Asyik engkau naik ke atas, mengapa engkau duduk-duduk di atas seorang-seorang? Pergilah, gila engkau di atas. Tak ada pula dengar. Boleh faham maksudnya? Khadijah radhiyallahu anha tak pernah pula cakap pada Nabi macam tu. Engkau siap-siap bekal, lepas tu naik ke atas. Nak buat apa di atas? Tak. Tapi Khadijah memang jenis isteri yang salihah. Dia buat apa yang diminta oleh suami dia, dia persiapkan. Lepas tu Nabi SAW balik pergi ke atas. Pergi, turun, siap bekal, pergi lagi ke atas. Ya Rabbi, berat jemaah. Kalau jemaah esok pergi umrah, pergilah ke atas tu. Kalau nak cuba rasanya sampai di atas, insya-Allah. Kalau tak, memang kalau orang pergi lepas zuhur, asar tak boleh di Masjidil Haram. Boleh faham maksudnya? Orang kalau pergi ke sana, naik ke Jabal Nur, lepas zuhur dia pergi, asar tak sempat solat di Masjidil Haram. Tak akan sempat. Maghrib sempat, tapi asar tak akan sempat. Oleh sebab itu banyaknya orang supaya takut kehilangan untuk daripada miss solat di Masjidil Haram, maka dia pergi di malam hari, sebab malam panjang sikit. Berapa tingginya tu? Naik ke atas, turun, siap bekal, pergi lagi ke atas. Dan itu kerja Nabi SAW. Hatta ja'ahul haqqu wa huwa fi ghari Hira. Sampai datanglah yang hak, dan ia ketika itu di dalam Gua Hira. Faja'ahul malak. Maka ketika itu datanglah malaikat. Maka malaikat itu, malaikat siapa ni? Jibril alaihissalam. Nabi kenal tak dengan Jibril ketika itu? Dia belum kenal pun. Dia belum kenal pun Jibril. Yang peliknya, siapa tiba-tiba je datang? Bukan senang naik ke atas. Bukan senang naik ke atas. Nabi dah siap-siap menyendiri di tempat tersebut. Ada pula orang yang ikut dengan Nabi SAW. Pelik, siapa orang ni? Maka
malaikat itu pun berkata, Iqra, bacalah. Maka Nabi SAW menjawab, Ma ana biqarib, aku tak boleh baca. Nabi seperti mana kita tahu, Nabi tak pandai baca, tak pandai menulis. Segelintir orang yang bencikan kepada Nabi SAW, dia katakan, aku lebih hebat daripada Nabi. Segelintir orang dia merasa dirinya lebih hebat daripada Nabi. Nabi tak pandai menulis, aku pandai menulis. Nabi tak pandai baca, aku pandai baca. Jemaah, kenapa Nabi SAW tak pandai baca? Halo? Kenapa Nabi tak pandai baca? Sebab tak belajar ke? Kenapa Nabi tak pandai baca? Itu ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sengaja Allah tak bagi dia pandai baca. Nak belajar macam mana pun dia tak akan pandai baca. Kalau seandainya Nabi SAW pandai baca, pandai menulis, maka Al-Quran pasti akan dituduh itu daripada Nabi. Itu pun walaupun Nabi tak pandai baca, Nabi tak pandai menulis. Ketika Nabi SAW membacakan suatu ayat-ayat Al-Quran yang cukup menakjubkan, yang sangat menakjubkan, apa kata orang Quraisy? Wa idza tutla alaihim ayatuna, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka katakan apa? Asatirul awwalin. Ini hanyalah asatirul, dongeng-dongeng saja. Ini rekaan yang dibuat oleh Muhammad. Padahal Nabi Muhammad sendiri tak pandai baca dan tak pandai menulis. Dia katakan, ma ana biqari, aku tak pandai baca. Maka fa akhadhani faghattani, malaikat tadi dia pegang aku, faghattani, dia peluk aku. Hatta balagha minnil jahd, sampai aku pun dah mula jemaah, kalau dipeluk kuat-kuat, sesak nafasnya, dilepaskan. Selepas dilepaskan, thumma arsalani faqal iqra. Lepas tu dilepaskan, suruh baca. Qultu ma ana biqari, aku tak boleh baca. Dah tak boleh baca, dipegang lagi, fa akhadhani faghattani athaniya hatta balagha minnil jahd. Kemudian dipegang balik, lepas tu dipeluk kuat-kuat. Jemaah pernah tengok UFC? Tahu tak UFC? Smackdown yang siapa namanya? Khabib tu. Sambo. Pernah tengok Sambo tu? Ada bela diri Sambo. Yang mana orang kalau dah dicekik tu, itu kuat tu. Kalau tak percaya, kita jemput, kita undang Khabib tu, suruh cekik jemaah. Boleh tak bernafas? Itu manusia yang cekik pun susah bernafas, apatah lagi malaikat. Dipeluk kuat-kuat, barulah dah susah bernafas, dilepas. Ditunjuk lagi, Iqra. Sampai 3 kali dibuat oleh malaikat Jibril. Sampai lalas sekali dia katakan, faqal iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama dalam surah Al-Alaq. Jemaah, timbul soalan. Kenapa Nabi ketika disuruh baca, Nabi kata tak boleh baca, lepas tu Nabi dipegang dan dipeluk kuat-kuat sampai Nabi sesak nafas? Kenapa tak diketuk je? Baca. Kan kita banyak orang itu kan, cubalah mak bapak kalau suruh anaknya baca, tak boleh baca, engkau tu nakal sangat, ketuk kan. Tapi tak, dia tak ketuk, dipeluk kuat-kuat, akhirnya dilepaskan. Kenapa? Apa masalahnya ni? Tak, ketika dipeluk, dia sesak nafas. Ketika sesak nafas, dilepaskan supaya apa? Supaya Nabi sedar kalau dia tu disuruh bukan dalam keadaan mimpi, itu nyata. Biasanya kita kalau tengok sesuatu yang something yang menakjubkan, kadang-kadang kita pukul, ini mimpi ke?
Macam tu kan? Takkan malaikat tu tampar Nabi SAW. Nyata ni tu. Sebab Nabi SAW selama 6 bulan, disebutkan oleh Imam Ibn Katsir dalam Bidayah wa Nihayah, Nabi selama 6 bulan sebelum hari tu, Nabi macam mana? Nabi selalu bermimpi ar-ru'yah salihah, selalu bermimpi. Dan mungkin disangkakan hari itu adalah hari yang dia bermimpi. Biasalah orang kalau selalu mimpi, dia ini mimpi juga ni. Tak, ini bukan mimpi, ini nyata. Ditekan balik, dipeluk sampai kuat-kuat, lepas tu lepas. Baru Nabi sedar. Ya, itu bukanlah mimpi, itu nyata, itu hidup. Itu terjaga, bukannya dalam naum, dalam tidur. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dia balik terus, turun dari tempat yang tinggi turun ke bawah. Jemaah, kalau kita takut di suatu tempat, contohlah kita di masjid ni, di surau ni, dalam keadaan takut, balik ke rumah, apa yang kita buat? Masa lari itu bagaimana? Lari jatuh. Macam orang takut kan? Itulah yang dirasai oleh Nabi. Itu dari tempat tinggi itu. Turun sampai balik ke rumahnya. Dalam keadaan yarjufu fuaduh, dalam keadaan hatinya bergemuruh. Hatinya rasa takut. Apa bahasa kitanya, berkecamuk. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid. Maka dia jumpa kepada Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, faqal zammiluni. Dia berkata kepada istrinya Khadijah binti Khuwailid, zammiluni. Selimutkan aku. Apa yang dibuat oleh Khadijah? Khadijah tak bertanya pun. Khadijah selimutkan. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw. Maka Khadijah ambil selimut, diselimutkan. Kalau isteri-isteri zaman sekarang, suaminya takut balik rumah, ambil selimut-selimut kawan, ambil sendiri. Itu pun tak pandai, kan ada selimut tu, ambil lah. Tapi Nabi tak dapat, tak diperlakukan seperti itu oleh isterinya Khadijah. Jadi kalau orang nak masuk surga, wanita-wanita yang nak masuk surga, tiru Khadijah. Jangan tiru artis-artis drama Korea. Tak, tapi istiru Khadijah. Ini kadang-kadang segelintir umat muslimat hari ini, kononnya nak masuk surga, tapi ya Allah, dia tertarik, dia idola dia artis-artis. Macam mana nak masuk surga? Idolakanlah bagaimana Khadijah melayani suaminya. Adakah Khadijah bertanya, kenapa engkau ni? Kenapa ni? Tak. Fazammaluhu. Terus diselimuti sampai hatta dhahaba anhu raw. Sampai rasa takut itu hilang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kemudian selepas rasa takut itu hilang, faqala li Khadijah wa akhbaraha al-khabar. Maka ketika rasa takut itu sudah mulai hilang, maka dia sendiri yang menceritakan kepada Khadijah. Apa kata dia? Jadi ini pengajaran untuk kita jemaah. Pengajaran untuk kita. Kalau seandainya orang dalam keadaan panik, jangan ditanya, hilangkan rasa takut tu dulu. Sebab kalau tak hilang rasa takut, maka dia akan buat penjelasan yang tak betul. Dia akan bercakap yang merapuh, kata orang Malaysia namanya merapuh dia. Cerita dia ni cakap dia tak betul. Sebab orang dalam keadaan takut, kalau dalam keadaan takut, dia cakap apa? Merapuh je. Merapuh ni bahasa sini apa ya? Meracau. Meracau je. Ya kan? Sebab dia dalam keadaan takut. Tapi kalau dalam keadaan tenang, maka insya-Allah dia akan beri penjelasan yang baik. Beri penjelasan yang baik. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beritahukan kepada Khadijah, laqad khashitu ala nafsi. Hai istriku, aku ni takut. Aku khawatir sesuatu berlaku kepada diriku, terjadi pada diriku. Maknanya aku risau, aku ni masih waras ke dah gila ni. Dia takut.
Kalau dikatakan waras, dia tadi tengok siapa? Tengok hantu ke? Di Arab ada hantu tak? Ha? Agaknya di Arab ada hantu tak? Di Pekanbaru ada hantu? Ha? Tak ada? Oh, sebab dah ramai kan, takut hantu. Dikatakan hantu bukan hantu. Dikatakan manusia, pelik juga. Bukan cara cakapnya pun bukan macam manusia biasa. Saya pun tak kenal dengan dia sebab Nabi SAW selama 40 tahun dia kenal dengan orang Mekah. Nabi ni sangat mahbub inda ahli Quraisy. Dia sangat dikenal oleh ahli Quraisy. Orang Quraisy kenal Nabi SAW dan Nabi kenal dengan mereka. Ini siapa ni orang tadi? Jadi aku takut aku ni waras ke dah gila sekarang ni. Maka faqalat Khadijah berkata, kalla, sekali-kali tidak. Takkan apapun yang berlaku kepada engkau wahai suamiku. Wallahi, demi Allah, ma yukhzikallahu abada. Allah tidak akan menghinakan dan tak akan mencelakakan engkau. Pakai nama Allah pula. Kenapa? Kerana memang zaman itu orang dah kenal dengan Allah. Seperti mana yang saya ada sebut dalam kajian-kajian saya, bahawa orang Quraisy mereka dah kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW diutus kepada ahli Quraisy bukan untuk memperkenalkan Allah kepada mereka, kerana mereka sudah kenal Allah. Mereka sudah kenal Allah. Buktinya apa? Nabi SAW punya ayah. Siapa nama dia? Abdullah. Abdullah bin siapa? Bin Abdul Muttalib. Jadi ayah dia, Nabi tak jumpa dengan ayah dia. Betul. Ketika Nabi lahir, Nabi dalam keadaan yatim. Tapi ayah dia dah namanya Abdullah. Siapa yang bagi? Pasti atuk dia. Maknanya zaman dulu orang dah kenal dengan Allah. Bahkan dalam ayat Al-Quran pun dikatakan, wala in sa'alta man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Kalau engkau tanya kepada mereka, siapa ciptakan langit, siapa ciptakan bumi, siapa yang menundukkan matahari, siapa yang menundukkan bulan, mereka akan menjawab Allah. Mereka dah kenal dengan Allah. Wala in sa'alta man nazala minas sama'i ma'an fa ahya bil arda. Azan. Dah masuk waktu? Belum lagi. Dia orang nak cepat masuk surga daripada kita. Kita lambat nampak masuk surga ni. Jadi ketika apabila kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menurunkan air daripada langit? Siapa? Mereka akan menjawab Allah. Jadi ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah apa? Dalam surah Al-Ankabut. Dalam surah Al-Ankabut Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Tapi jemaah dikasihi oleh Allah, cuma Nabi SAW diutus kepada bangsa Quraisy ketika itu, kepada ahli Mekah, bukan untuk memperkenalkan ahli Mekah kepada Allah, tapi mengajak ahli Mekah untuk mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Itu sebenarnya. Kalau dah kenal, mereka dah kenal Allah. Cuma mereka tak bertauhid. Mereka tak mengesakan Allah. Hanya sekedar kenal tapi tak bertauhid. Dan ini sangat berbahaya. Apalah arti kenal dengan Allah? Apalah artinya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi hari-hari amalan kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Tak ada arti. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Allah Subhanahu wa taala berfirmankan dalam surah Az-Zumar, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Sungguh telah diwahyukan kepada kepada engkau dan kepada orang-orang sebelum engkau, hai Muhammad. Maksudnya kepada semua nabi-nabi. La in asyrakta, jika engkau menyekutukan Muhammad, walaupun nabi mustahil untuk menyekutukan Allah. Andaikan engkau menyekutukan Allah, la yahbatanna amaluk. Niscaya hapus, hilang, gugur semua amal soleh kamu. Itu nabi, apatah lagi kita. Itu yang sebenarnya kita nak perbetulkan umat Islam. Apalah arti solat? Apalah artinya berpuasa di bulan Ramadan tetapi masih simpan tangkal-tangkal? Simpan azimat. Kononnya yang bagi itu ustaz. Itu bukan ustaz, tapi itu tok bomo, dukun.
Jangankan menerima tangkal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun 40 yauma. Siapa yang datang kepada kahinan, kepada dukun, tok bomo, orang yang ahli nujum, orang yang tukang ramal, fasa'alahu an syai'in, bertanya sesuatu, fasaddaqahu, membenarkan, bertanya dan membenarkan, belum mengamalkan, lam tuqbal lahu salatun 40 yauma. Solatnya 40 malam tak diterima, 40 hari tak diterima. Masya Allah. Jadi rajin solat, kalau masih lagi simpan tangkal, maka apa masalah dia? Solatnya boleh tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita kasihan. Itu yang kita risau ketika umat Islam yang hari ini masih dia rajin solat tapi masih simpan tangkal-tangkal. Masih lagi percaya dengan alat-alat atau benda-benda keramat yang boleh mendatangkan manfaat dan mudarat tanpa seizin Allah. Dah masuk? Dah? Bagilah azan dulu. Nanti tak masuk surga pula kita.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Khadijah ketika mendapat aduan daripada suaminya, laqad khasyitu ala nafsi. Aku takut wahai istriku, aku takut sesuatu berlaku kepada diriku. Aku takut aku ni tak waras lagi. Dia takut. Maka apa kata istrinya yang salihah? Kalla, sekali-kali tidak. Wallahi ma yukhzikallahu abada. Demi Allah engkau tidak akan dicelakakan oleh Allah wahai suamiku. Sampai bila-bila tak, engkau tetap akan dijaga oleh Allah. Sebab apa? Innaka latasilur rahim wa tahmilul kal wa taksibul ma'dum wa taqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haqq. Engkau selalu menjaga silaturahim. Engkau selalu menanggung kesusahan orang lain. Ada orang susah dibantu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga selalu mesra dan ramah ketika menyambut tamu. Nabi SAW juga selalu menolong orang-orang yang membela kebenaran. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita juga dapat pengajaran. Kalau ada orang datang mengadu kepada kita, mengadu tentang kemusykilan, tentang masalah yang dia ada, jangan kita bagi kabar yang tak baik, jangan kita downkan dia. Dan ini juga nasihat untuk para doktor. Doktor tahu doktor? Para doktor. Kerana ada segelintir doktor zaman ini yang mana orang dalam keadaan sakit yang sangat teruk, dia dalam keadaan down, tapi dibagi takut. Doktor, saya sakit ini. Padahal sakitnya sebenarnya kecil, tapi dibagi takut. Supaya apa? Supaya orang ini lebih semangat untuk pergi berubat. Ini doktor jahat seperti ini. Doktor jahat seperti ini. Sepatutnya doktor bagi kabar gembira, bagi hiburan kepada si pesakit, kepada pasien. Sebab hiburan kabar gembira daripada mulut doktor, itu adalah sebahagian daripada obat untuk pasien. Ini ada juga segelintir doktor yang ni sebenarnya sakitnya biasa, tapi dia kata, oh, kau ni dah teruk sangat dah ni. Saya rasa umur kau tak lama, kira-kira hari je lagi. Paling lama seminggu dah ni. Akhirnya orang ini sebenarnya dia masih sihat lagi. Tapi dengar kata doktor, akhirnya dia jadi down. Akhirnya dia mati. Mati kenapa? Mati kerana rasa takut. Dari mana kau tahu? Doktor tu bagi takut. Kan jahat doktor seperti ini. Cuba dia bagi kabar gembira. InsyaAllah pasien itu akan bertambah sembuh. Ini kadang-kadang doktor yang jahat macam tadi, dikatakan kau ni tak lama lagi, tunggu hari je. Kalau tak seminggu ni insya-Allah, kalau hidup pun alhamdulillah. Ternyata doktor yang kononnya sihat walafiat keluar di langkah kereta, langkah mobil, mati. Dia dulu mati. Orang yang dikatakan tak lama lagi boleh hidup sampai 5 tahun lagi. Siapa yang tahu? Sebab syarat mati tak mesti tua.
Syarat mati tak mesti tua. Dan syarat mati tak mesti sakit. Orang sihat pun boleh mati. Dapat dia check up. Oh, dari hasil result daripada check up jantung semuanya, darah semua sihat. Oh, alhamdulillah, pergi keluar, datang kereta langkah pop mati terus walaupun sihat. Ada orang yang dah sakaratul maut masuk ICU, keluar sekejap lagi masuk ICU, keluar lagi. Ternyata boleh tahan sampai 10 tahun lagi. Saya jumpa orang seperti ini jemaah. Dia pergi hospital, rumah sakit. Dia pergi rumah sakit ni sama seperti kita pergi rumah. Dah biasa. Kejap-kejap pergi hospital, kejap balik lagi. Memang itu kerja dia. Tapi sampai sekarang tak mati-mati pak tua tu. Ada. Jadi sebagai doktor, jangan jadi doktor yang jahat. Kerana ketika kita menggembirakan hati pasien, ini pun bahagian daripada pahala, daripada amal soleh. Dan boleh jadi ketika kita bagi kabar gembira, ternyata diaminkan oleh malaikat dan betul dia sembuh selepas itu. Kita tak tahu kan? Dan itu adalah satu amal soleh. Tapi kalau jadi doktor jahat, siap-siap engkau dulu mati. Jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapapun yang datang kepada kita bagi minta solusi dari masalah yang dia ada, jangan menjadi orang yang jahat. Jangan bagi takut orang lain. Bagilah kabar gembira, insya-Allah dia akan tenang. Sama juga seorang perempuan yang mengadukan kepada si fulan contoh. Dia katakan tentang rumah tangganya. Jadi ketika mengadukan tentang rumah tangganya, kau ni suami kau tu tak betul, patutnya kau minta cerai lagi. Memang ni. Akhirnya rumah tangganya jadi betul-betul cerai. Sepatutnya bukan seperti itu. Apa yang perlu dibuat? Suruh nasihati dia. Suruh dia nasihati suaminya. Kalau seandainya suami tak boleh nasihati, minta orang lain nasihati suaminya. Kalau tak boleh, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana isteri Fir'aun ketika meminta kepada Allah, disebutkan dalam surah At-Tahrim, Rabbi najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada Fir'aun dan amalannya. Akhirnya apa? Boleh jadi Allah berikan hidayah kepada Fir'aun, atau boleh jadi Allah hapuskan Fir'aun. Ternyata Allah tak bagi hidayah kepada Fir'aun, Allah padamkan dia, Allah tenggelamkan dia ke dalam Laut Merah. Itu caranya. Boleh jadi kalau seandainya seseorang isteri yang punya suaminya itu jahat, mungkin geng-gengnya Fir'aun. Kalau dia punya suami yang geng-gengnya Fir'aun, cukup berdoa pada Allah, ya Allah bagi hidayah kepada suamiku, atau tak terpulang kepada Engkau ya Allah. Boleh jadi Allah bagi hidayah pada suaminya, atau Allah settlekan suaminya dan diganti dengan suami yang baru. Jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Panjang cerita dia, tak habis lagi ni. Saya cepatkanlah sikit. Fantalaqat bihi Khadijah hatta atat bihi Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza ibnu ammi Khadijah. Maka Nabi SAW dibawa oleh Khadijah menjumpai seorang yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Dia ini siapa? Ibnu ammi Khadijah, iaitu anak daripada paman Khadijah, maksudnya sepupu Khadijah. Sepupu dari mana? Khadijah, siapa ayah dia? Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid bin Asad. Khadijah binti Khuwailid. Waraqah bin Naufal. Naufal ni bin Asad, Khuwailid bin Asad. Berarti ayahnya sama. Boleh faham tak ni? Khadijah binti Khuwailid bin Asad. Boleh faham? Waraqah bin Naufal bin Asad. Jadi Khuwailid dengan Naufal adik beradik. Khuwailid dengan Naufal adik beradik. Jadi Khadijah dengan Waraqah sepupu. Yang ketika itu wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah. Dan ketika itu dia dalam menganut agama Nasrani pada masa jahiliyah ketika itulah. Wa kana yaktubul kitab al-ibrani fayaktubu minal injil bil ibraniyah ma sya'allahu ay yaktub. Jadi dia ini
Injil dengan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Dia orang Arab. Khadijah kan orang Arab. Sepupu dia orang Arab lah. Khadijah orang Arab. Takkan pula sepupunya bukan Arab. Sama dengan jemaah. Jemaah orang mana? Orang contoh orang Minang. Sepupunya pasti orang lebih kurang orang Minang. Takkan sepupu pula orang Afrika. Ada tak? Masam jauh je kan. Mungkin juga. Cuma wa kana syaikhan kabiran qad ami. Dan ketika itu dia dah tua sangat dan buta. Faqalat lahu Khadijah, berkata Khadijah kepadanya, ya bena ammi isma' min ibni akhik. Faqala lahu Waraqah, ya bena akhi madza tara. Dia datang Khadijah kepada Waraqah ni. Cuba kau tanya kepada ini. Kepada Muhammad ni, kata dia. Cubalah tanya. Akhirnya sok cerita dia pun bertanya, madza tara, apa yang kau lihat? Maka diceritakanlah, fa akhbarahu Rasulullah SAW khabara ma ra'a. Nabi SAW pun menceritakan kepada Waraqah bin Naufal apa yang dilihatnya. Faqala lahu Waraqah, Waraqah mengatakan, hadzal namus alladhi nazzalallahu ala Musa. Itu adalah namus yang Allah turunkan juga kepada Musa. Ya laitani fiha jaza'an. Aduhai, laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuk. Aduhai, andaikan ketika itu umurku panjang dan ketika itu engkau dikeluarkan, diusir daripada kaum kau. Terkejut Nabi. Fa awamukhrijiyahum, adakah aku akan diusir? Sementara aku ni tak jahat pun. Apa kata Waraqah? Naam, lam ya'ti rajulun qattun bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Tidak ada seseorang pun yang datang membawa ajaran seperti ajaran kau ni, pasti akan diusir, disakiti. Itu pasti. Wa yudrikni yaumuka ansurka nasran muazzaran. Andaikan ketika itu aku masih hidup, aku akan tolong kau dengan sekuat tenaga. Thumma lam yanshab Waraqah an tufiya wa fatara al-wahyi. Dan ketika itu ternyata sebelum perkara itu terjadi, ternyata beliau pun sudah dulu meninggal. Cuma yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa pengajaran dari sini. Pengajaran pertama, kalau ada orang, sebenarnya banyak pengajaran, di antaranya lah. Yang pertama, kalau ada orang yang datang konsultasi kepada kita, dia punya masalah, datang konsultasi kepada kita, jangan bagi dia takut. Bagi dia kabar gembira. Pastikan dia terhibur. Mungkin kita bukan doktor, atau mungkin kita ni ketua kampung, atau kita orang yang dihormati, atau kita diminta nasihat kita oleh keluarga kita. Pastikan sesiapa yang minta nasihat kepada kita, jangan bagi takut. Seandainya pun apa yang dialami memang dah teruk sangat, tapi boleh kita bagi kabar gembira kepadanya. Boleh jadi selepas kita bagi kabar gembira, ternyata diaminkan oleh malaikat dan wujud apa yang kita cakap. Jangan bagi takut, seperti yang saya kata tadi. Yang kedua, kalau seandainya kita ada masalah, maka bertanyalah kepada ahli. As'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlinya jika kamu tak tahu. Hari ini ketika seorang punya masalah, dia bertanya kepada Facebook. Dia curhat, sharing di sosial media. Dia bergaduh dengan suaminya. Dia buat status di Facebook. Aku sekarang ni tengah galau sebab suamiku tak perhatikan aku lagi. Amboi. Apa ni? Ini membuat orang-orang lain dari jauh sebenarnya tak ada apa pun. Kesempatan dalam kesempitan. Datanglah hero. Datanglah pahlawan kan. Suami kau tu memang tak baik. Semoga engkau akan diberikan suami yang lebih saleh. Jadi maksudnya apa? Aku tunggu jandamu. Akhirnya rumah tangga sebenarnya okey-okey je, tapi rosak dengan orang ketiga. Ni jemaah. Jadi bertanyalah kepada ahlinya. Yang ketiga, sesiapa pun yang berdakwah dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, maka dia pasti siap-siap akan diusir.
pasti akan dimusuhi, pasti akan disakiti, dan itu dah sunnatullah. Nabi Syuaib pun diperlakukan seperti itu. Banyak dalam Al-Quran. Qala al-mala'u alladhina min qaumihi. Berkata pembesar-pembesar kaum Syuaib. Dia katakan, keluar, kami akan keluarkan engkau. Kami akan usir engkau. Aw la ta'udunna fi millatina, atau kamu kembali kepada agama kami. Kalau Nabi Muhammad SAW dia balik kepada ajaran lama, dia tak akan diusir. Tapi sebab dia mempertahankan ajaran yang hak ini, akhirnya dia diusir, bahkan dia hampir dibunuh. Dan itu adalah salah satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jemaah, kalau kita berdakwah dan kita diusir, kita diusir, jangan kecil hati, kerana Nabi SAW dan orang-orang terdahulu pun juga pernah merasakan apa yang kita rasakan. Okey. Allahu Taala alam bisawab. Itu sajalah. Kajian ni saya kalau panjang boleh panjang lagi. Tapi kebetulan hari hujan. Kalau saya bercakap banyak-banyak pun nanti suara tak begitu dengar. Ada soalan? Faham tak kajian malam ni? Faham? Okey, itu sajalah jemaah dikasihi oleh Allah. Apa yang boleh saya kongsikan pada malam ini, semoga bermanfaat, semoga boleh mendapat pengajaran daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghilangkan kejahilan daripada diri kita, dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini menjadi hamba-hamba yang istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala hingga ke akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.